Okey. Dengar kan saya cakap ni kan? Dengar tak Fatin? Dengar medium. Dengar medium. Yeah. Alright, nampak kan slide ni? 6 slide. Ada slow. Medium dah buka slide ke? Slide apa Ah. medium? Sebab Slide. medium just tulis you are presenting to everyone. Lepas tu orang nampak sebenarnya nombor tu. Okay, Dah. baru ada slide. Lambat lah ni, lambat Medium, lambat. Sekejap ya, kena tutup balik. Lambat ni. Nampak tak slide? Nampak medium. Okay, so lajulah. Okay, so saya hari ni sebab kita hari ni kan banyak cuti kan. So saya yang depan ni saya tak go through lah sebab saya anggap awak dah faham masa kuliah. So hari ni saya nak fokus kepada ke core flow. Okay, tapi sebelum saya nak pergi pada ke core flow tu saya nak tengok lah. Saya rasa saya dah suruh buat kan yang ni. Soalan nombor 6. Ada tak conteng tak? Oh, tak conteng. Ada tak saya suruh buat soalan nombor 6 ni? Tak jawab pula dah. Dengar tak ni? Dengar medium. Ada tak, nampak tak soalan nombor 6 ni? Nampak. Tapi saya Ada tak saya suruh buat ni? Saya rasa saya tak tahu lah. Tak pasti lah. Saya pun tak pasti. Macam tak ada je madam. Oh, tak ada saya tak suruh buat Okey. So tolong buat, awak boleh buat soalan nombor 6 ni lah. Boleh buat atas tu pun dah boleh buat dah sebab you dah belajar masa amali. Atas ni pun boleh buat lah. Tapi saya nak suruh you buat nombor 6 ni. Nak fokus nombor 6 sebab nombor 6 adalah sama dengan kapasitor. So contohnya soalan nombor 6A, kita nak kena cari, ini figure 3.2 show identical resistor, bukan identical dia resistor je. Dia tak sama resistor dia. Are connected to a battery. Calculate the equivalent resistance. So dia suruh cari R efektif dengan total current. I efektif lah. Okay, so macam mana nak buat ni? Okay, so apa yang awak buat, awak lukis balik lah. Okay, contohnya nombor 6A. So awak lukis balik. Ni 15 volt. Ini resistor. Okay, ini 5 ohm, ini 6 ohm, ini 4 ohm. Okay, so apa yang awak kena buat, awak settlekan ni dululah. So kita buat dua table, satu untuk lukis, satu untuk kira. So ini adalah parallel. So parallel 1 over lah. So 1 over RA, saya buatlah ini RA. Sama dengan 1 over 6 plus 1 over 4. So RA saya akan dapat 1 over 6 plus 1 over 4, 1 divided by answer. So terbalikkan je lah. 12.5 sebab yang ini saya dapat 5.12. Okey, kenapa dekat sini cikgu tak letak unit? Sebab yang ini dia tak ada mikro. So yang ni tak kisahlah. Yang ini tak nak letak pun boleh, tapi yang ini awak letaklah ohm. Sebab apa? Yang ini tak ada mikro. Kalau ada mikro kena letak sebab mikro tu darab 10 negatif 6 Okey. So dah settle di. Kita buat gabungan ni. So dia bergabung. Dia akan jadi 5 ohm dengan 12/5 ohm lah. So saya akan gabungkan ini. Ini adalah series. So series tambahlah. So R efektif sama dengan 5 tambah 12/5 ohm. So
So saya akan dapat 12 buat 5 tambah 5, 7.4. Jawapan akhir mesti make sure dia dalam point, titik perpuluhan. Jangan letak dalam decimal place ya. Okay, so dia suruh cari seterusnya adalah dia suruh cari I. So kita tahu formula V equals to IR. So I equals to V over R. So V awak dia dah bagi 15. 15 15. So 15 bahagi 7.4. So you akan dapat 2.03 unit dia ampere. Okay, boleh tak ni? Sama macam kapasitor kan? Sama madam. Okey, saya tak nak buat yang lain tu sebab saya rasa awak kena cuba ni. A ni saya dah buat, so buat B. B settlekan ni dulu. So ini adalah bentuk parallel, lepas tu series. Kalau yang ini awak settlekan yang ni dulu. Ini parallel, lepas tu series parallel balik. Kalau yang ini jadi series, lepas tu parallel, lepas tu series, lepas tu parallel. So yang ni kena buat kita kena cuba try buat. So saya tak nak discuss lah yang ini sebab saya rasa yang ni sepatutnya awak boleh buat sebab ini sama dengan kapasitor yang saya bagi banyak latihan combination tu. So kalau awak boleh buat tu sebenarnya yang ini awak boleh buat. Cuma dia terbalik je lah. Kalau parallel dia jadi 1 over. Kalau series dia jadi tambah. So dia terbalik dengan kapasitor sebab fungsi dia pun terbalik. Kapasitor store, simpan, resistor resist. Store dengan resist is different, opposite dia punya behavior. So maksudnya that's why dia punya formula pun opposite lah. Sebab resist ni nak menghalang. So kalau menghalang lain, terbalik dengan store. Okay, hari ni saya nak fokus kepada kekof je. Okay, kekof. Hari ni kita buat kekof je. Kita diperkenalkan dengan kekof. Kekof ni ada 2 soalan je. A dengan B, ada 2 je soalan dia. Okey, tapi kalau awak tengok soalan tahun lepas, dia 10 markah 10 markah soalan kekof. So, apa itu kekof? Okey, so kekof. Okay, tengok kekof. Macam mana saya dah tunjuk dah. Kekof. Okey. Ni kekof. Nama dia Gaston. Gustav Kirchhoff. Dia Jerman lah. Lama dah 1924 sampai 70 Oktober 1887 lah. Dia adalah German physicist. Okay, dia sama Einstein ni lah, geng-geng lah. Okay. So apa yang berlaku, dia telah menjumpa Kirchhoff law ni lah. So that's why nama dia Kirchhoff lah. Okay. So dia punya law ni digunakan untuk elektrik lah. Untuk thermodynamic, untuk stetoskop, untuk tengok black body radiation, untuk Bose model. Saya rasa Bose model ni pun macam awak pernah belajar kan, model dekat chemistry kan. Okay, so inilah orang yang menjumpai Kirchhoff ni lah. Kirchhoff tu nama orang lah sebenarnya, Kirchhoff. Okay. Okay, so apa yang berlaku dekat Kirchhoff ni? Okay, tengok. Nampak kan slide kan? Bising tak? Nampak ke tak nampak? Nampak. Tu punya apa benda tadi tu? Tepuk tangan. Kenapa? Mana yang lain ni? Yang kending tak ada lagi. ID Laiman mana ni? Ada madam. Oh, kending ada. Kenapa dia tak nak ni? Kending kenapa dia tak ni? Oh, baru. ID Aiman? Tak ada pula ID dengan Aiman. Tak tahu madam. ID kejap ada, kejap tak ada. Setaja ada, okey. Tapi jadi ghost. Ni tak tahu. Ghost ni maknanya dia tak ada di situ sebenarnya. Ya ke? Madam cakap Ni ghost ni, ada gambar ghost ni. Ghost. Toshini ghost, Siti Shelina ghost, Siti Aja ni, Washini ghost. Apa masuk ghost ni? Terkeluar kot madam. Tak tahu? Tak tulis pula tepi ni ghost ni apa. Ni tak ada absent ni.
new. Yang ni missing in action. Maksud dia. Oh, dah ada dah. Oh, ni ada. So, semua macam mana semua tadi? Patah balik semua. Tak lah. 5 orang ghost ni. Okey dah. Okey, so awak nampak kan ni kan? Okey, so saya pergi kepada kekoh. Mana kekoh ni tadi? Kekoh. Okey. Okey. So, kekoh floor, so you kena use kekoh floor. And then maximum dia boleh hanya 2 loop. Apa maksud 2 loop? Maksudnya ini katakanlah ada bateri. Ini loop pertama. Okey, bawah ni ada bateri lagi. Ini loop tu adalah yang bulat-bulat. Loop hula loop. Loop. So loop ni adalah 2. Dia boleh 2 je sebab maksudnya dulu ada 3, 4, 5 bar tepi ni pun ada, tak boleh. So awak hanya boleh 2, maksimum 2 loop saja yang dia boleh tanya. And then you kena use scientific calculator to solve simulation equation. So nanti saya ajar cara nak guna calculator lah. Tak semua equation guna calculator lah, ada equation yang tak guna calculator. Okay, and then state and use Kirchhoff law, Kirchhoff rule. Okay. So what is Kirchhoff rule? Okay, there are 2 rules. First rule adalah at sum of the current entering any junction in a circuit must be equal to the sum of current leaving at junction. Okay, maksudnya dia kata sum kan? Okay, ni sum. Maksudnya submission I in mesti sama dengan submission I out at any junction. Apa maksud dia? Tak faham lah. Kalau awak ingat balik, awak ada, tadi saya lukis saya punya circuit. Okay, circuit saya paling banyak dia kata 2 loop. So mana junction? Junction yang ini, ni. Saya label A, selalunya kita labelkan dengan huruf lah A atau A and B. So junction ni adalah junction. Yang ini bukan junction, ini selekoh, ini corner. Corner you only have one way. You ada satu jalan je, you can follow je. Tapi junction you have 2 possible way you boleh pilih. Jadi 2 jalan you can choose. So that's why kalau junction only 2 lah dalam kes ni. So jangan junction tu T, jadi 2 pilihan. Nak pilih yang mana satu. Kalau yang ini kita panggil cornering. Ni corner, sudut. Bukan junction. Dia mesti lalu tempat yang sama juga. Okay, so maksudnya submission I in mesti equals to submission I out. Okay, apa maksud dia? So contohnya ini adalah A punya junction. So apa yang berlaku dekat A ni akan ada I1, I2, I3. Okay, so siapa yang entering the junction? Yang masuk, ni saya suka bayangkan ini macam pintu rumah. So siapa yang masuk pintu rumah ni? I1 dengan I2, dia nak masuk rumah. Siapa yang nak keluar rumah? I3. So dalam kes awak, I1 plus I2 equals to I3. Okay, boleh faham tak tu? Yang masuk dengan keluar. Faham, madam. Okay, seterusnya kita ada pintu B. Ni junction B lah. So dalam junction B, dia berbeza iaitu di mana yang masuk I3. Yang keluar adalah I4 dan I5. So maksudnya different junction walaupun dia adalah circuit yang sama, different junction akan menghasilkan different in and different out. So dalam exam nanti ataupun masa you buat exercise, make sure you mention which junction that you choose. So nanti you kena tulis lah at junction A or at junction B. So you kena mention junction mana yang you guna. Itu senang je lah. First rule dia just guna current. Okay, second rule. Second rule dia fokus dekat loop. Kalau first rule tadi dia fokus dekat junction. Okay, junction tu yang junction tu lah. So yang loop ni you kena buat sendiri. Okay, apa itu dia punya second rule cakap? In any loop, the sum of EMF, EMF tu apa? Battery. Is equal to the sum of product of current and resistance I dengan R. Okay, maksudnya submission EMF sama dengan IR in any loop. Apa maksud in any loop? Apa-apa loop lah. Okay, apa itu loop? Okay,
Contohnya, saya terus tunjuklah yang contoh dia ni. Ni. Okay. Ini loop. Inilah maksudnya in any loop. So awak ada 2 loop. So awak kena follow loop ni lah. Okay, loop ni you kena tentukan sendiri. Ada 2 je possible loop you punya pergerakan. Anti-clockwise or clockwise. So how to determine nak clockwise or anti-clockwise? So saya punya suggestion you ikut the highest EMF. The biggest EMF. Okay, so kalau you tengok circuit ni dia ada 1, 2, 3. Ada 3 battery. So when we talking about battery, we are talking about energy. So ada 3 energy yang nak tunjuk kuasa. Ada 3 kuasa besar dalam cerita ni. Dan cerita ni ada 3 kuasa besar. 3 nak tunjukkan kuasa masing-masing. So kita akan follow yang have highest energy. Yang ada kuasa besar lah. Siapa yang tinggi kita akan follow lah. Siapa yang lagi besar dia punya jawatan kita kena ikut lah kan. Betul tak? So macam contohnya dalam kes ni dia ikut ini. So kalau katakanlah ini adalah 12, ini 5. Yang ini katakanlah 2. So maksudnya bila nak buat EMF, you kena tengok siapa yang besar. Okay, kalau katakanlah ini besar, so saya akan follow loop ni lah. Kalau yang ini yang besar, loop saya akan follow nilai nombor 5. Tak apa, nanti saya tunjuk macam mana nak tunjuk lah. So kena faham loop tu adalah we are talking about the one that you buat lah. Okay, kenapa saya nak ikut kuasa besar? Supaya saya nak sentiasa EMF saya positif. Okay, so untuk dapatkan EMF ni, untuk formula ni, you kena ikut 2 pula rule sign convention. Sign convention tu positif negatif lah. So EMF ni akan ada positif negatif, IR ni pun akan ada positif negatif. Okay. Kalau loop tadi you buat sendiri tau. Loop you sama arah dengan EMF. You akan dapat positif. Tapi kalau loop you dengan EMF you arah negatif, so you akan dapat negatif EMF. Okey, kita tengok balik kalau tak faham. Apa beza gambar rajah 1 dengan gambar rajah 2 ni? Dua-dua ada loop. Loop dia semua ke kanan. Yang membezakan dia adalah susunan bateri ni. This one you're positive at the right. This one you're positive to the left. So maksudnya dia susun bateri terbalik lah. Okay. EMF akan keluar dari positif terminal. So ini you punya positif, dia akan keluar dekat sini EMF you. So EMF dengan loop same direction, positive. Your positive is here. So your EMF moving to the left. So opposite direction, so that's why you dapat negative. So maksudnya loop depend loop lah. EMF depend pada terminal. Dia keluar dekat positif terminal. Okay. Boleh tak? Boleh faham tak tu yang EMF ni? So EMF ni dia keluar dekat mana? Dia macam current lah. Current kan keluar kat positif. EMF dia keluar dekat current. So nanti awak tengok dia punya direction dengan loop. Kalau dia sama, dia positif. Kalau dia berlainan, dia negatif. Okay, boleh tak ni? Diam dah. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Alright, seterusnya saya buat kepada current. Okay, product of IR. Okay, cuba tengok beza gambar rajah ni dengan gambar rajah ni. Okay, yang ini dia punya direction of loop sama arah, cuma dia punya current. Yang ini current dia nak to the right, yang ini current dia nak to the left. So, if the current is the same direction with the loop, so the IR will become positive. If the direction of loop and current is opposite, so dia akan jadi negative. So, there are the 2 things that you kena follow. Okay, tak apa. Kalau tak faham yang ini, kita cuba buat contoh. Okey, ini contoh dia bagi. Okey, contoh dia ini adalah contoh di mana dalam exam mungkin kalau siapa buat pasir, kalau you nanti buat pasir you akan nampak soalan macam ni. Okey, tapi sekarang saya rasa dia akan bagi current. Selalunya dia dah bagi current lah sebab senang-senang. Okey, katakanlah kita buat soalan yang very basic lah ini. Dia bagi ini je, kosong. Okey, lepas tu dia suruh cari tak ada suruh cari apa-apa.
Dia tak bagi apa-apa saya tak nak lah tunjuk yang ni, dia tak ada bagi nilai. Saya nak yang ada nilai. Ni. Alright, ini contoh soalan 10 markah. Saya terus buat contoh soalan lah 10 markah. Okay, ini contoh dia. Figure set 3.27 determine I1, I2, I. So dia suruh cari semua nilai I ni. Banyaknya I nak kena cari kan. Okay. So apa yang dia bagi? Dia bagi bateri, dia bagi current, dia bagi resistor. Okay, tak ada internal. Semua ni R besar. Tak ada internal. Kalau ada internal boleh je. You masukkan je internal. Okay, so bila nampak soalan macam ni, ini adalah kekof. Macam mana you tahu soalan dia kekof? Dia tak ada mention pun perkataan kekof. Dia tak ada mention pun, this is using kekof, tak ada. So, you kena tahu, bila soalan minta, you suruh you cari I1, I2, I3, benda yang banyak, selalunya dia adalah kekof. Ataupun you tengok gambar raja. Kalau gambar raja you bentuk macam ni, ada 2 loop boleh buat, ini adalah kekof. Senang je. You tengok gambar raja, kalau ada bateri, 2, lepas tu kena. Okay, kenapa tak boleh buat yang macam biasa? Contohnya awak kata, cikgu saya buat macam ni cikgu. Saya buat ini dengan ini parallel. Lepas tu saya buat series. Tak boleh. Sebab current you split. Current you dia macam air sungai. Air sungai jalan, bila jumpa junction dia akan pecah. So that's why you tak boleh guna yang tu. Kalau soalan macam ni yang nombor 1 tadi, mana nombor 1 tadi? Macam ni boleh. Yang ini awak nak buat guna, yang ini series cikgu, lepas tu saya tambah parallel. Yang ni boleh. Tak ada masalah. Cuma masalah je dia ada 2 EMF, lepas tu dia ada internal. Problem juga tu. So awak kena tambah semua lah. So kalau dia buat sini dia tambah semua. Dia guna EMF je. Okay, tak apa, yang tu nanti saya pergi. Saya nak fokus yang ni dulu. Okay, so kalau awak tengok yang ini, so ini adalah kekof. Selalunya kekof dia adalah 2. Nak 1 pun boleh, tak ada masalah. Tapi soalan dia mesti dia suruh cari banyak benda lah. Okay, so apa yang pertama sekali awak buat, you kena lukis balik. Okay, so saya pergi kepada OneNote. Ni soalan tadi kan ni. Okay. Okay, cara nak buat dia. Okay. So, apa pertama sekali yang you kena buat bila you nampak soalan macam ni? Lukis balik. Soalan ni kena lukis ya. Kenapa kena lukis? Cikgu saya tak nak lukis sebab you kena tunjuk where is your loop. Loop ni kena buat sendiri. Tak ada loop kat sini. Macam mana saya nak tahu loop awak kat mana? Sebab different loop will give different answer. So that's why you kena lukis. Jangan malas. Lukis. So saya lukis balik. Paling penting positif negatif jangan terbalik. So ini 12 volt, ini ada lagi 9.8 ohm, 3.9 ohm, nombor dia pun tak cantik, 6.7 ohm. Dia bagi nombor tak genap. Okay, lepas tu ini 1.2 ohm. Okay, dia bagi ini I1, ini I, ini I2. Okay. So, dari sini apa yang saya boleh buat, dia step pertama, you kena lukis gambar current. Lukis sebanyak mana current yang you tahu. Okay, current dia akan keluar daripada positif. So, ini positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif. Sebab bateri, resistor tak ada positif negatif. So, kawasan ni adalah I1. So, ini I1 lah. Ini I1. So, apa jadi bila I1 pergi jumpa sini? Ini adalah selekor. Selekor, kereta kan, awak selekor kan. Ni kereta, tiba-tiba kereta awak jadi Ferrari ke? Tak kan? Awak masih lagi kereta yang sama. So, I1. Ni I1.
Okey, dekat sini saya akan label A dengan B. Apa A dengan B tu cikgu? Itu junction. Sebab ini junction. So bila dia masuk, bayangkan ini traffic light, stop. So dia tak akan sama I1, I1. Dia akan split sebenarnya. Okey, bila dia split, kita akan panggil I lain lah. Tapi saya tak boleh cakap, oh dia keluar kat sini, dia keluar kat sini. Tak boleh. You kena tengok balik. Okey, so saya pergi dekat ni, habis sinilah, sini. Okey, stop. Saya patah balik sini. Okey, I1 kan, dia datang kat sini. Ini pun I1 lah. So sini pun I1. Maksudnya kawasan I1 dari B pergi ke A. Semua ni adalah I1 punya. Boleh faham tak? Ini I1. Kenapa I1? Sebab ini adalah selekor, bukannya junction. Macam awak ada air sungai, lepas tu ada dua. So katalah ini I1. Awak tak boleh cakap ini I1 sebab dia split. Dan awak tak boleh cakap, oh cikgu ni I1 bahagi 2, ini I1 bahagi 2. Tak boleh. Sebab mungkin ini besar, ini kurus dia punya saluran. So mungkin katalah I1 saya ni 10. Mungkin ini 7, ini 3. Saya tak tahu. Yang ini kalau berlakunya arus satu jalan. Okey, ini arus satu jalan. Tetapi dalam kes awak ni ada berapa kuasa kat sini? Ada 2, 12 volt, 9 volt. So ada 2 kuasa besar yang tengah nak bergaduh ni. So dia pun dia kata, hey saya pun ada I. I saya kat sini, I2. So kat selekor ni pun jadi I2. So sini pun I2. So maksudnya I1 ni bila dia nak split, dia nak masuk dekat sini tak boleh, dia telah ditolak oleh I2. So ini pun I2, sini pun I2. So ini kawasan I2. Faham tak? Madam, nak tanya. Macam mana madam tentukan dia punya direction tu? Direction saya keluarkan daripada positif. Current kan keluar daripada mana? Daripada terminal positif. Terminal positif pada negatif kan? Ya. Oh, situ. Dia keluar, mesti keluar daripada positif terminal. Okey. Habis bila yang dia keluar daripada negatif tu madam? Yang madam tunjuk tadi, yang direction yang mana tu? Itu kalau dia bagi soalan tu, dia bagi dia negatif, awak kena follow. Dia boleh je keluar daripada negatif. Kalau apa maksud kalau dia keluar daripada negatif? Dia maksudnya I1 ni menang lah. I1 ni besar, dia boleh menolak I2. So maksudnya dia jadi negatif. Lepas tu madam yang mana, so maksudnya kita tengok yang dia punya ohm paling besar lah ni, lalu mana? Ke mana? Tak, yang ini sekarang ni kita dua-dua kita tak tengok lagi ohm yang besar ni. Sebab apa, yang ini bateri ni keluar kat I dia, yang ni bateri dia keluar kat I dia. So kita tengah buat I dulu ni. Okay madam. Alright, so seterusnya dekat 1.2 tengah-tengah ni I. Dekat sini tak ada bateri. Jadi dia tak ada kuasa. Jadi macam mana? Dia akan follow. Maksud saya, dia tak boleh ke atas. Kenapa dia tak boleh ke atas? Kenapa dia kena ke bawah? Okey. Kalau awak tengok dekat junction ni, I1 dengan I2 masuk entering the junction. So I2 ni kena keluar. Dia tak boleh semua nak masuk dalam rumah. Dalam satu pintu rumah ni tak boleh semua masuk. Dia mesti satu masuk, mesti sama ada dua masuk, satu keluar. Ataupun dua keluar, satu masuk. Sebab dia kena balance. Dia punya formula yang I in sama dengan I out. Awak tak boleh biarkan semua keluar. So kenapa dia keluar? Cikgu, kenapa dia keluar dari rumah? Yang ni masuk rumah. Ni pintu. Bayangkan A ni pintu. I1 masuk rumah. I2 masuk rumah. I tak masuk rumah. Dia keluar. Sebab dia kena keluar. Sebab dia ditolak. Sebab dia tak ada kuasa. Dia tak ada bateri. So dia ditolak lah ke bawah. Kalau dia ada bateri pun dia kena keluar. Sebab dia akan ditolak lah. Tapi macam mana kita nak tahu sama ada dia menang tak menang, kita kena kira nanti. So katakanlah saya kira I1 saya dapat positif, I2 saya dapat negatif,
I saya dapat positif. Maksudnya I2 saya ni saya salah letak dia punya arrow. Arrow saya adalah terbalik lah. Kenapa? Maksudnya dia menang lah. Maksudnya I1 ni terlalu besar sehingga dia boleh menolak I1, I2 ni. Yang ini tak ada masalah kalau awak dapat negatif. Negatif is just showing that you letak you punya I ni salah lah. Okay, so itu yang pertama I ni ya. I ni kena tahu lukis. Kena tahu lukis. Kalau tak tahu lukis, habislah awak tak tahu nak buat macam mana nanti. Okay, sama juga macam soalan tutur ni. Semalam saya pergi kat sini. Selalunya, okay, macam ni. Ini dia buat I1. Kita buat I dulu. Okay, ini I1. So awak kena follow lah ni. Ini kan betul dia keluar kat positif, tak ada masalah. Dia keluar kat positif, awak ikut je lah. So I1 sini. So sini pun akan jadi I1, sini pun akan jadi I1, sini pun akan jadi I1, sini pun akan jadi I1. Maknanya I1 ni daripada point B sampai point A. Kenapa? Ini adalah kawasan dia. Kenapa ini kawasan dia? Ini adalah dia punya. Okey, bayangkan ini semalam saya beritahu diorang. Ini layer, ini coklat. Ini kawasan coklat. Ini saluran coklat. Yang ini saluran strawberry. Yang ini saluran peanut. Dia tak boleh lah bergabung. Nanti dia lain. Okey, macam I2 ni. I2 ni keluar kat sini. Tak apa, follow je. So I2 sinilah kawasan dia. So ini strawberry punya kawasan. Okey, ini adalah stop. Dia tak boleh, dia punya macam traffic light, dia stop. Okey, ni I3 ni peanut. So peanut ni dia jalan dekat kawasan ni je. Ni peanut punya station. Peanut punya station. So I ni kena tahu macam mana nak buat ni I ni. Katakanlah I2 awak ni ke sana. Follow je soalan. Jangan ubah soalan. Follow sahaja. I tu sebenarnya boleh je nak keluar terbalik ke nak keluar kat negatif, boleh. I boleh keluar dekat negatif. Macam mana boleh keluar kat negatif? Kalau dia menang. Macam contohnya soalan yang ni, saya rasa ada yang kat sini ni. Soalan ni, ini 11.5, ini 15. Kalau awak tengok ni, I dia keluar, ni sebab dua-dua positif, tak ada masalah. Dia ada kadang-kadang terbalik. Dia buat sini positif, ni negatif. Kena tengok soalan lah. Ada je soalan yang terbalik. Okay. So saya dah cerita pasal I So I saya rasa harap awak boleh faham macam mana nak keluarkan I tu. Okay, kena follow lah. Jangan buat I3. Kalau I lah. Kalau I1, I1. I2, I2. Sebab apa? Dia tak nak bagi pening kepala masa marking nanti. Okay, dah settle buat I. You kena buat EMF. Okay. Susah ni, color banyak sangat ni color dia. Okay. So saya buat warna merah lah. So EMF saya ini positif. So positif EMF saya ke atas, ke sana. So yang ini positif, EMF saya pun ke atas. Hanya ada dua je lah EMF saya. Okay, macam mana saya nak buat loop? Okay, ni loop. Loop saya akan follow EMF. Sebab ini kawasan pertama, loop pertama saya. Ini kawasan loop kedua saya. So loop pertama saya hanya ada satu EMF. Saya hanya ada satu kuasa. So saya akan follow kuasa ni lah. So EMF dia akan ke atas. So loop saya adalah ke atas. So loop saya adalah clockwise. Okay, tengok pula kawasan ni. Loop awak akan follow EMF ni sebab dia yang berkuasa kat kawasan ni. So dia akan follow ni. So loop awak adalah anti-clockwise. Okay, boleh faham tak maksud loop tu? So loop kena follow highest EMF. Dalam kes ni dia ada satu je EMF, so dia follow ni lah. Saya rasa tak ada tak kes macam ni 55 saja. Ni contohnya ni. Ini positif ke bawah EMF. Ini positif. Tak ada, dia sama. So loop awak ikut macam ni lah. Sama je, tak ada masalah. Cuma katakanlah kalau bateri dia susun terbalik, so saya akan pilih 10. So saya akan ikut 10. So ikut highest EMF. Okay, settle loop.
Okay, bila tengok ni macam-macam colour, rainbow dah ni. Okay, bila dah settle, so pertama tadi saya ulang balik, lukis current banyak-banyak. Yang kedua, lukis EMF punya direction. Yang ketiga, buat loop. So dah settle lukisan ni, baru pecahkan, saya buat table. Kenapa cikgu suka buat table lah? Senang nampak. So table saya ni saya pecahkan kepada dua. Kenapa kepada dua? Sebab Kirchhoff rule ada dua. So saya akan label KL1, KL2. Apa tu KL1, KL2? Kena pergi KL pula ke? Tak. KL1 Kirchhoff law 1. KL2 Kirchhoff law 2. Okey, apa tu KL1? KL1 kena guna formula lah. Submission I in sama dengan submission I out at junction. Okey, saya pilih A. Kena label junction mana awak pilih. Okey, buat ini satu markah. Kenapa buat ini satu markah cikgu? Okey, kita tengok dekat list formula. Bila saya tengok list formula semalam, saya tengok dekat list formula tak ada Kirchhoff rule punya formula. Mana ada I in, I out? Tak ada. I in, I out? Tak ada. So bila tak ada, meanings in exam they should give you credit. Dia kena bagi you satu markah. Sebab you hafal. Ini kena bagilah. So that's why kena pentingnya. Katakanlah awak tak tahu, cikgu saya tak tahulah, saya malas lah nak buat banyak sangat. Saya tulis ni je, dapat satu markah. Malas sangat nak buat. At least satu markah daripada 10. Dapatlah 1/10. Okay, Kirchhoff second rule. Apa Kirchhoff second rule? Janganlah malas sangat. EMS sama dengan submission IR. Ini satu markah. Sebab ini pun tak ada. Ada ke tak ada? Saya tak ada ni. Ni tak ada. Tapi saya tahu yang ni memang tak ada. So ini dapat satu markah. Okay. Tak bolehlah malas. Kenalah rajin. Orang suruh lukis tak nak lukis. Kena lukis. Kenapa kena lukis? Because your loop I don't know. Kalau you buat macam ni tiba-tiba you dapat jawapan, dia tak tahu loop you mana. Sebab loop ni boleh je cikgu saya nak buat dua-dua clockwise. Saya malah fikir saya nak buat semua clockwise. Boleh. Tak ada masalah. So jawapan you cuma akan opposite direction sahaja. Kenapa cikgu nak loop follow highest EMF? Sebab saya nak loop saya positif. Okay, nanti kita tengok. Okay, kenapa saya nak loop saya? Ni tak ada, ni jawab sudah dapat jawapan, ni tak ada masalah. Okay, so saya tengok yang ini, junction A. Okay, tengok dekat junction A. Siapa yang in? 1 dengan 2. So, I1 tambah I2 sama dengan I. Sebab I yang keluar. So that's why saya pilih junction A. Okay, katakanlah saya pilih junction B tengok junction B. Siapa yang masuk? I. Kalau junction B, I sama dengan I1 plus I2. So it's different. Dia punya kedudukan is different. So make sure you stay. Junction mana you pilih. Okay, bila dah buat ni, saya tak nak you buat macam ni. You kena susun. Sebab kita nak guna calculator lepas ni. So susun dia dalam bentuk A, B, C, D. Iaitu I1 plus I2 minus I equals to 0. Okay, buat kotak level 1. Apa benda cikgu buat ni? Yang ini saya akan guna calculator equation nanti. So yang ini akan jadi A1, B1, C1, D1. Kita akan guna calculator equation. Okay, boleh? So susun je. Bawa ni ke sini sama dengan 0. Okay. Dah settle KL1. Masuk kepada KL2. KL2 menggunakan formula ini tapi dia depend on loop. So how many loop you have? 2. So you kena buat 2. So saya buat loop pertama dulu. So yang ni kalau saya buat bawah tapi sebab saya punya gambar rajah kat sini so saya pecah 2 kat sini lah. Ini loop kedua. Okay. So tengok loop pertama. Okay, loop pertama saya akan follow ni EMF. Okay, ada berapa EMF? Okay, bila saya buat loop pertama, loop kedua ni saya tutup dengan tangan. Tangan tutup. Jangan tengok loop kedua ni. Okay, ada berapa EMF dekat sini? Okay, ni kena guna highlighter lah. Okay, ni. 12. Dan dia gerak ke mana? Dia gerak ke atas. Okay, sama tak arah sebab KL2 ni dia ada 2 rule. Iaitu yang pertama
Yang ni you kena tengok antara loop dengan EMF. Yang kedua awak kena tengok antara loop dengan current. Okay, so yang pertama sekarang saya tengok antara loop ni, loop ni dengan EMF. Okay, sama arah. Loop pun nak naik atas, EMF pun nak naik atas. So dia adalah positif 12. Faham tak? Ke tak faham? Boleh tak? Boleh madam. Okay. R pula ni. Okay. Yang ini saya suggest you cari R dulu. Okay. Sebab apa senang berlaku kesilapan. So saya akan cari R. R yang ada kat loop 1. Yang ini dan yang ini. So saya ada 1, 2, 3 R. So saya akan tulislah 3 R tu. 3.9, 1.2, 9.8. Okey. Kenapa cikgu buat jarak-jarak? Sebab saya baru buat R, saya tak buat I lagi. Okey, tengok pula I. Siapa yang lalu dekat 3.9? I1. Okey. Siapa yang lalu kat 1.2? I sahaja. Siapa yang lalu dekat 9.8? I1. Okey. Kenapa cikgu tak buat tambah? Okey, sebab ni kan sum kan tambah. Ya, sum tambah tapi boleh juga tolak. Okey, macam mana nak tentukan direction? Tengok dia dengan loop. Okey. 3.8, I dia ni, I1 ni kan, ke sini. Cuba tengok loop dia. Sama tak arah dengan ni? Sama. Sama arah, so dia adalah positif. Maksudnya siapa-siapa I1 ni positif lah, ni positif. Okey. Kalau lain lah. Okey. I ke bawah ni. Anak panah dia ke bawah. So tengok loop awak ni. Pun ke bawah. So dia pun positif. Positif. Okey. Satu lagi. Warna rainbow dah jadi dah. Okey, 9.8. Siapa lalu kat 9.8? I1. Cuba tengok I1. Sama tak arah dengan ni? Yang ini saya tambah sikit lah. Ni dia ke sini. Sebab loop ni pusingan. Okey, sama tak arah dengan ni? Sama. So dia pun positif. So apa yang saya akan buat? 12 sama dengan I1. I1 boleh factorize. So I1 3.9 tambah 9.8 tambah I1.2. So 3.9 tambah 9.8 13.7. So 12 sama dengan 13.7 I1 tambah 1.2 I. Okey, yang ini saya dapat. Tapi saya kena letak dalam simbol A, B, C, D. A refer kepada I1. Okey, mana I1 saya? Ni I1. So 13.7 I1. B saya refer kepada I2. Tak ada I2 dalam cerita ni. So letak kosong I2. Tak ada. So C saya refer kepada I tambah 1.2 I equal to 12. So this is my second equation. So bawah ni saya akan tulis A2, B2, C2, D2. Boleh? Boleh madam. Okay. Okay, siapa yang tak faham ni nanti tengok balik video ni Awak kena faham ni sebab markah dia sangat besar. Kalau awak tengok nota memang awak tak faham apa buat nanti. Okay, saya buat kepada loop kedua. Okay, ni loop kedua punya Okay, so loop kedua saya akan tengok EMF jugalah sebab formula dia sama. So EMF saya ni ke atas. Ni EMF saya ke atas. Loop saya pun ke atas. Tak lukis dulu. Ke atas. Samalah, so dia positif lah. Positif 9. Okey, dah siap loop, saya tengok pula current. Ada berapa resistor dekat sini? 6.7, 1.2,
2 je lah. Kenapa cikgu ambil 1.2 lagi? Ya, sebab ini masih lagi kawasan dia. Bila awak buat yang nombor loop kedua, loop 1 tu tutup. Awak tutup loop 1 dengan tangan. So 1.2 ni masih lagi kawasan dia. So maksudnya dekat sini saya akan buat, saya ada 2 lah. 6.7 dengan 1.2. Siapa yang lalu dekat 6.7? I2. Siapa yang lalu dekat 1.2? I. 1.2 I. Okey, lepas tu kita buat dia punya color lah. Dia punya direction. I2 ni I2. I2 sama arah dengan loop. So dia akan jadi positif. So positif. Okey, lepas tu satu lagi. I. Ni I. Okey, I. Sama tak arah dengan loop? Sama. Dia duduk nak ke bawah. So dia pun positif. Okay, so dari sini saya buat 9 sama dengan 6.7 I2 tambah 1.2 I. Okay, saya tak nak macam ni. Saya nak bentuk dalam A, B, C, D. Okay, so saya letak A adalah I1. Ada tak I1 kat sini? Tak ada, so saya letak 0 I1 plus 6.7 I2 plus 1.2 I equals to 9. So this is your third equation. So ini A3, B3, C3, D3. Okay. Boleh tak? Boleh madam. Okay. So sekarang ni kita dah siap ni. Keluarkan kalkulator. Okay, keluarkan kalkulator. Ini hitam lah. Okay, keluarkan kalkulator. Tekan mode 3 kali. Jumpa equation. So equation pilih 1. Tekan 1. Tekan unknown. Unknown 3. Kenapa unknown 3? Sebab kita ada A, I1, I2, I. Yang kita ada 3 I yang kita nak cari. Ada 3 unknown lah. Okay, so tekan 3. Okay, dia akan keluar apa? Dia akan keluar A1. So A1 refer kepada ni lah. So berapa nilai dia? 1. Okay, tekan 1 sama dengan B1, 1 sama dengan C1 negatif sebab dia negatif. So negatif 1 sama dengan D1 kosong. Okay, dia keluar pula A2. A2 13.7. B2 kosong. C2 1.2. D2 12. Okay. A3 kosong. B3 6.7. Balik. C3 1.2. D3 9. Ya, saya ada tekan salah tadi. B3 6.7. Okey. So saya akan ada dapat jawapan X sama dengan 0.72. Y sama dengan 1.03, Z sama dengan 1.75. Okey, apakah ini? Ini sebenarnya adalah refer kepada I1, I2, I. Sebab A awak kata I, B awak kata I2, C awak kata I. So unit kena letaklah ampere. So this is your answer. So terus dapatlah 3 jawapan terus. Madam, Ya. madam guna kalkulator. Saya guna kalkulator, guna kalkulator lama. Ni, kenapa awak guna kalkulator baru Tak apa. Tak apa pula. Okey, kalau siapa Tak guna nak tekan apa? tak dengar. Macam mana nak tekan? Tekan kalau you guna kalkulator baru, you kena cari yang mode equation. You guna kalkulator baru ni?
bukan yang paling baru. Okay, so Ya, siapa yang guna silver. paling baru? Cuba you present. Saya tak present. Tunjuk calculator you. Reason calculator. Present calculator. Buka cam, tunjuk ni calculator. Guna laptop madam. Nanti Oh, you buka guna kamera. laptop. Siapa guna handphone? Tak ada. Saya tak ada calculator baru tu, saya ada dekat college. Siapa guna calculator baru? Enggeling guna calculator apa? Apa madam? Madam. Apa kata? Lama Madam siapa? tekan menu setup, lepas tu alpha A. Cuba awak tunjuk Aisyah. Awak guna apa ni? Calculator handphone ke laptop? Madam nak saya guna phone boleh juga. Cuba present. Saya stop present. Saya dah stop present. Saya dah stop present. Cuba present. Okay madam, jap. Cikgu, yang lama tu macam mana nak tekan? Yang lama you tekan mode 3 kali. Mode. You akan jumpa EQN. EQN tu adalah equation. Tekan 1. Lepas tu tekan unknown 3. Adalah A1, A2, A3. Oh, okey. Boleh, madam. Saya kena... Pilih yang ANX tambah BNY sama dengan CN. Ni calculator ni. You kena cari yang equation. Ada tak? Ni dia mesti simbol EQN ni. Ada, Rasanya madam. dia EQN, lepas tu tekan 1. Lepas tu unknown 3. So akan keluarlah A1. Tekan sama dengan, you tekan sama dengan, dia akan keluar B1. Tekan nilai, tekan nilai semua dapat lah. Sampai dia keluar jawapan. Siapa yang guna calculator satu lagi tu? Madam, Ya. I dapat tekan tapi I tak tahu betul ke You guna apa? yang silver cup. Madam nak tengok muka I. Tengok. Ni, Okay. apa? You tekan apa mula-mula? Ni betul ke tak? Sekejap, I tak nampak. Ya, A, B, C, D mana D? No. Cuba tekan balik, okay. cuba tekan dari awal. Dia mesti ada A, B, C, D. Tu. Ada, tapi dia kena tulis 3 equation. A, B, C, Tak. D. Cuba you tekan menu dulu. Tekan menu, tunjuk kat saya apa yang ada. Okay, you Nampak? kena pilih equation number 5. Okay, lepas tu, alah tak nampak lah, jap. Yang ada A, B, C, jap. Tak nampak. Cahaya. I nak macam mana? Okay, jap. Mana tak nampak lah nombor 1, apa beza nombor, mana yang ada D? Buat lah. Yang ada di nombor 2. Got D, number 2. Number 2. A, B, C, D equals to 0. A tambah B tambah C equal to D. Okay, boleh guna yang tu. Tapi dia keluar 3 equation. Cuba you tekan, you letak nilai. Cuba letak 1 sebelah sana, ada tak lagi? Ada A, B, C, dot A, B, C, C, D. Ada D kan. So masukkanlah nilai tu. Dia kena 3 equation. Dia kena 3 equation. Memanglah kita ada 3 equation. Kan kita ada Equation. 3. A1, kan kita ada 3 equation tadi. So ni lah. Okay, dah dapat. Thank you.
Kan kita ada 3 equation ni. This one, first equation. Second equation. Third equation. Kita ada 3 equation. So nak isi dia, siapa yang guna calculator scientific tu, so you punya macam ni. A, B, C, D. Dia dalam row. Dia 1, 2, 3. So you kena isi. Okay. 1, 1, negatif 1, kosong. 13.7, kosong, 1.2, 12. Kosong, 6.7, 1.2, 9. You kena isi macam tu. Boleh Cik Wei? Yang tu 13.7 kan? Yang second A. 13.7 je. Ni, 13.7. Then 1.2. Ni. You follow yang ni. 13.7, kosong, 1.2, 12. Kosong, 6.7, 1.2, 9. Dapat tak jawapan ni? Cuba tengok. Betul tak you punya jawapan tu? Betul, madam. Betul, madam. Okay lah. Betul. Alright. So itu cara guna calculator lah. So maksudnya sekarang you cuba try balik ni sebab kita cuti lama. Kita cuti daripada Rabu, Khamis, Jumaat. So banyak hari kan cuti. Lepas tu tak boleh buat apa-apa pula tu. Saya nak takkan dah saya tengok movie terbaring-terbaring je. So apa you kena buat? Kan Cik Wei siap, Cik Wei tak dapat balik kampung. Okay, so apa yang you boleh buat? So you boleh buat lah, cuba try buat ni. Exercise 3.3, exercise 2 ni cuba try buat. Sebab dia ada 2 je ni. Dan satu lagi yang dekat tutor ni. Dekat tutor ni ada 2. Tapi dia tak guna calculator. Dia sebab dia boleh direct. Yang ni, nombor 7 ni, you boleh buat 7A dengan 7B you boleh buat. Cuma dia direct. Kenapa cikgu cakap direct? Okay, saya buat benda yang sama. Saya buat Kirchhoff rule ni semua kan. Okay, saya tunjuk kat awak lah jalan kerja dia saya buat. Okay, saya dapat yang ini. Ini first rule, tak ada masalah. Okay, lepas tu saya buat second rule. Okay, masalah dekat soalan nombor 7 ni ada unknown R. So kita ada 4 unknown. For your calculator, dia tak boleh sampai 4 unknown. So you tak boleh guna calculator yang tadi tu lah. You tak boleh guna cara tu, you kena buat cara biasa. Okay, di mana bila loop kedua, saya masukkan nilai. Oh, saya nampak bahawa I2 je tinggal. So saya dapat I2 terus. So dari I2 tu saya masuk dekat nombor 1 balik sebab saya dah ada I2 dengan I3. So saya dapat I1. Dari I1 ni saya masuk sini. So saya akan dapat R. Saya bagi you idea lah macam mana dia punya ni. Okay, tak semua soalan boleh guna scientific yang tadi tu lah. Depend. Kalau you ada 3 unknown boleh. Kalau you ada banyak sangat unknown, you kena buat sendirilah. Macam ni you maksudnya ganti. Okay, boleh tak? Boleh madam. Saya pin awak nampak ke apa saya buat ni? Boleh, madam. Saya pin tu, awak nampak ke saya punya slide tadi? Madam sekarang slide madam kat mana? Tak, yang saya nak tunjuk ni, awak nampak tak yang ni tadi? Yang arah arrow tu Ada. ada. Sebab saya pin Chin Wei tadi. Bila saya pin Chin Wei, nampak juga ni Nampak. Nampak. Okay. Bagi orang pin madam punya slide. Oh, okay. Alright dah. So saya stop kat sini lah. So minggu ni, apa yang you kena buat,